الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam bulan yang mulia, bulan yang dinisbahkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Syahrul Haram. Jadi sebagai muqaddimahnya, kita nak ceritakan tentang kelebihan ataupun kisah perjalanan bulan Syahrul Haram ini, ataupun disebut dengan bulan Muharram. Disebut oleh Wahab bin Jarir, meriwayatkan daripada Qurrah bin Walid bin Khalid, Wahab bin Jarir meriwayatkan daripada Qurrah bin Khalid daripada Hasan, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan tahun ini dengan bulan Muharram. Mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Allah Ta'ala ciptakan dunia kehidupan ini, lalu dijadikan dia ada 12 bulan. Ada 12 bulan. 12 syahran. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Daripada 12 ini Allah Ta'ala menentukan ada 4 bulan yang dinamakan dia bulan haram. Ini orang, bila bulan haram ni maknanya masyarakat Arab dilarang daripada berperang, daripada berbunuh-bunuh. Pada tahun itu dalam bulan haram juga berlakunya haji. Mana kalau sekiranya haji itu bulan haram tu dipindah kepada bulan yang lain, maka maknanya sistem peredaran ataupun keadaan akan menjadi kucak-kacir di tanah Arab. Sebab dia dah kena ikut dah. Baca dalam surah Taubah. Kan? Maka Allah Ta'ala menjadikan pada tahun ni, dia ada satu tahun itu dimuliakan tahun itu dengan bulan Muharram. Sebab kalau kita tengok dalam kalender Hijri, bulan mula-mula sekali dalam bulan Islam ialah Muharram. Muharram, Safar. Kan? Dia punya musim mula dengan Muharram dulu. Dia tak boleh mula dengan Ramadan. Masuk je tahun Ramadan. Tak boleh. Jadi kucak-kacir. Kerana orang Arab dia dah pernah ubah. Sistem berlaku di tanah Arab pada waktu itu, maknanya jadi huru-hara. Sepatutnya bulan tu perdagangan berlaku, tapi bila dia ubah, dia buatnya maknanya dalam bulan tu satu aktiviti yang lain, jadi huru-hara, jadi masalah. Jadi ini kita kena faham. Dan dalam Islam, meletakkan bulan Muharram ni ialah bulan yang pertama dalam kalender Islam. Dan mengakhirkan dengan bulan haram. Makna Allah Ta'ala telah meletakkan dalam iddatash syuhur tadi, dalam 12 bulan tadi, bulan yang terakhir adalah bulan haram juga. Kan? Sebelum masuk daripada bulan Muharram, dia mesti berakhir dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah juga adalah bulan haram. Kan? Jadi dia diakhirkan dengan bulan haram. Mana mula dengan bulan haram dan diakhir dengan bulan haram.
Maka dia kata tiada bulan dalam setahun yang mulia selepas daripada Ramadan. Tidak ada bulan yang mulia selepas daripada bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan bulan Al-Muharram. Yang disebut bulan ini dinamakan Syaharullahil Asam. Bulan Muharram ini dinamakan yang dikata bulan yang mulia di sisi Allah Ta'ala ni tadi, maka diberi gelaran dengan nama apa? Syahrullah. Bulan Muharram ni disebut dengan nama Syaharullahil Asam. Iaitu kerana apa? Kerana dalam bulan ini kuat dianya pengharamannya sesuatu. Tak boleh perang, tak boleh berbunuh-bunuh. Waktu tak boleh langsung. Ayo ke Islam ke bukan Islam ke, tak boleh. Memang bulan tu tak boleh. Jadi dengan sebab itu ia dinamakan Syaharullahil Asam. Mana sunyi daripada apa-apa peperangan. Kalau bersengketa pun tak perang pada tahun. Nak perang cari bulan lain. Dia sampai macam tu sekali. Nak tunjukkan apa? Bahawa bulan yang mulia di sisi Allah selepas Ramadan ialah Syahrul Muharram. Berpandukan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, Rasulullah sebut apa dalam satu hadis? Afdhalus salat ba'dal maktubati as-salatu fi jawfil lail wa awsat. Mana afdal salat, iaitu maknanya selepas daripada solat fardu. Maknanya seafdal salat yang kita lakukan selepas daripada as-salatul maktubah fi jawfil lailil awsat, iaitu sembahyang pada pertengahan malam. Itu adalah paling baik. Sembahyang yang paling baik selepas daripada sembahyang fardu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau boleh bangun separuh daripada malam, orang ini memang cukup baik. Dia memang baik. Kerana itulah seafdal-afdal. Kerana bukan semua orang boleh bangun malam ni. Bangun malam buang air kecil boleh. Kecil manis, setengah jam bangun. Orang bekerja, orang kerja manis, dia mana boleh lama. Dia kalau tak pergi buang air kecil, tengok kan, dia kecil kat situ kan. Kan? Dia memang tu. Orang lapar dia boleh cari makan. Kalau lapar tengah malam pun, pukul 3 dia boleh cari roti canai kat taman. Bang, apa keluar ni? Lapar. Kan? Cuba suruh bangun malam semayang. Buat qiyamul lail tu, rokok pun boleh tertidur. Kan? Sujud pun boleh tertidur tu. Buat sembahyang tasbih, sujud lama, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Daripada kuat slow, rupa dah lelap. Gitu. Ada? Maknanya bukan semua orang boleh buat. Sebab tu bangun malam, sembahyang malam ni susah. Sebab tu dia punya kelebihan ni banyak. Dengan sebab itu Rasulullah kata apa? Sebaik-baik selepas daripada solat fardu, sembahyang malam. Itu paling baik. Ada? Kerana apa? Rasulullah ni istiqamah sembahyang. Ada? Wa afdalu syahri ba'da syahri Ramadan al-Muharram wa huwa syahrullah al-Asam. Ni dalilnya. Maka Rasulullah kata apa? Seafdal bulan selepas daripada bulan Ramadan al-Muharram. Ni bulan yang kita ada ni. Itu sebab bulan ni mulia. Sebab Rasulullah sebut dalam hadis yang diberi nama bulan Muharram itu ialah apa? Wahwa syahrullah. Dia mulia tu kerana bulan ni dinisbahkan dia kepada Allah. Masjid ni dia biasa je. Tapi bila nama masjid tu dinisbahkan dia kepada Allah, Baitullah, itu yang dia jadi mulia. Sebab orang nak masuk ke dalam masjid, kalau sekiranya berjunub tak boleh, orang haid tak boleh. Sebab apa? Kerana dia dinisbahkan kepada Allah, tu dia jadi mulia. Orang nak masuk dalam masjid kena bersih zahir, bersih batin.
Kenapa? Kerana masjid itu dinisbahkan dia kepada Allah. Sebab tu dia jadi mulia. Baitullah. Nah. Syahrullah. Sebab tu kerana dinisbahkan dia. Sebab tu kerana dia boleh jadi mulia. Di dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis diriwayatkan daripada Abu Dzar. Berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, satu hari aku tanya Nabi. Aku tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul lail khairun? Apa dia hari, apa dia malam yang paling baik? Wa ayyu syahrul afdal? Dan apa bulan yang paling afdal? Ni seorang sahabat tanya. Tengok kita nak ambil pengajaran dekat sini apa? Para sahabat ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kalau tanya Rasulullah ni, dia tak tanya yang bukan-bukan. Kalau kita ni tanya, malam ni apa lepas Isyak kan makan? Itu yang kita tanya. Kan? Kalau kita tanya jumpa orang, ada kerja? Ada, kita tanya. Tapi para sahabat ni dia tanya tu, dia luar biasa. Nak menunjukkan bahawa para sahabat inilah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertanya tu benda yang memberi manfaat. Sebab tu kalau kita nak tanya orang ni, tanya yang boleh dapat manfaat. Bukan tanya benda yang bukan-bukan. Tak? Ini kalau kita tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam FB dan sebagainya, benda yang mengarut banyak. Manfaatnya kurang berbanding dengan para sahabat yang hidup tak ada FB, tak ada Instagram, tak ada WhatsApp, tapi dia punya pertanyaan dia semua ilmu, sehingga kita di akhir zaman dapat faedah. Jadi Abu Dzar ni dia telah bertanya satu soalan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kan? Apa malam yang paling baik? Malam ni banyak. Kan? Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam apa yang paling baik? Dan apa maknanya bulan yang paling afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul lail jawfuhu. Maka Rasulullah beri jawapan bahawa dia kata apa? Sebaik-baik malam ialah pertengahan malam. Ini baik. Pada pertengahan malam tu waktu saat, kalau kita membaca dalam satu hadis qudsi, bahawa Allah Ta'ala menyebut, aku turun pada sepertiga malam. Jadi kita jangan tanyalah macam mana turunnya Allah Ta'ala tu. Faham dengan hadis itu bahawa Allah nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala turun dengan rahmat dia. Allah Ta'ala menurunkan rahmat pada 1/3 malam, sehingga Allah Ta'ala seru pada orang, kalau ada orang yang susah, dia mohon, aku perkenankan. Siapa yang nak bertaubat pada 1/3 malam, kata Allah Ta'ala, siapa yang nak bertaubat, dia minta ampun, aku ampunkan. Nak tunjukkan pada 1/3 malam ni special. 1/3 malam ni ialah satu keadaan yang paling baik. Oleh kerana dia baik, itulah yang susah nak dapat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah kata, wa afdalul ashhuri syahrullah alladhi tad'unahu al-muharram. Seafdal-afdal bulan iaitu namanya syahrullah, yang kamu kenali dia, alladhi tad'unahu al-muharram, yang kamu kenal dia dengan nama apa? Yang kamu panggil dia dengan nama Al-Muharram. Tu dalil nak tunjukkan bulan Muharram ni mulia, tuan-tuan. Untung kita ni dah dapat Ramadan, dah dapat Zulhijjah, baru dapat, kita masuk pula bulan Muharram. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi nikmat. Kan? Dan di dalam bulan Muharram ini, tuan-tuan,
Ada satu hari yang dinamakan Yaumul Ashur. Yaumul Ashura. Kenapa namanya Yaumul Ashura? Karena hari itu ialah hari yang ke-10. Kalau hari 9 dinama Tasu'a. Kan? Hari 9 Tasu'a, hari 10 Ashura. Ini dalam pengistilahan. Jadi kita nak tahu apa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Dah masuk dalam bulan Muharram ni, ada namanya Yaumul Ashura. Hari ke-10 dalam bulan Muharram, yang sebenarnya minggu lepas kita cerita orang-orang Arab ni dia memuliakan 3-10. 10 pada akhir bulan, setiap 10 pada akhir bulan, 1 hingga 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 akhir Ramadan. Ni 3-10 yang dimuliakan oleh orang Arab. Jadi termasuk, maknanya bulan Muharram ini tadi adalah termasuk di dalam bulan yang mulia kerana kelebihannya. Jadi Yaumul Ashura ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis diriwayatkan ada daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni seorang sahabat. Kan? Abu Hurairah ni dia merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dia punya kelebihan dia banyak menghafal hadis, dan kelebihan dia. Jadi Abu Hurairah mengatakan Yaumul Ashura kanat tasumuhu al-anbiya'u fasumuhu antum. Rasulullah sebut dalam satu hadis bahawa Yaumul Ashura ini merupakan puasanya para nabi. Mana para nabi ni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk pada bulan Muharram ni atau pada 10 Muharram atau yang disebut nama Yaumul Ashura, nabi-nabi dulu akan puasa. Bukan Nabi Muhammad dia. Nabi Musa, Isa, dulu nabi-nabi dulu semua puasa pada masuk bulan Syawal. Yaumul Muharram ni dia puasa. Maka Rasulullah kata apa? Tasumul anbiya fasumuhu antum. Maka hendaklah kalian berpuasa pada hari tersebut. Nak tunjukkan kemuliaan tadi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang bila berjumpa dengan Syahrul Ashura ataupun Yaumul Ashura, disunatkan dia berpuasa. Jadi kita tengok 4 keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ashura. Rasulullah bila masuk Yaumul Ashura, dia ada 4 keadaan. Pertamanya ketika mana keadaan yang pertama ketika mana Rasulullah ni berada di Mekah. Berada di Mekah. Ketika mana Rasulullah ni berada di Mekah, baginda ni berpuasa, namun tidak dia perintahkan kepada umat Islam supaya berpuasa. Mana Rasulullah aja puasa. Itu waktu di Mekah. Bila masuk Yaumul Ashura, Rasulullah puasa. Orang Islam yang lain, para sahabat, Rasulullah tak perintahkan. Ini berpandukan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminat, man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftaru. Rasulullah kata apa? Siapa yang mahu berpuasa, puasalah. Siapa yang tak nak berpuasa, berbukalah. Itu nak menunjukkan bahawa ketika mana berada di Mekah, Rasulullah tak suruh, tak perintah. Siapa nak puasa, puasa. Tapi Rasulullah puasa. Ini ketika mana di Mekah. Kemudian keadaan yang kedua, ketika mana Rasulullah berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ada juga Yaumul Ashura. Kan? Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah
pada bulan hijrah Rasulullah ni bulan Rabiul Awal. Kan? Maka sampai di Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Madinah ni. Kerana Madinah ni dulunya bukan milik orang Islam. Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi daripada Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Orang Yahudi dulu duduk Madinah ni. Kan? Bukan orang Islam duduk. Jadi penduduk pribumi Madinah ni asalnya orang Yahudi. Orang Yahudi dia menguasai pasar, dia menguasai perigi, dia menguasai kebun, dia menguasai mana ladang-ladang. Sebab kalau kita tengok pada waktu itu nak buktikan bahawa Madinah ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ketika mana Rasulullah masuk ke Madinah, para sahabat melihat pasar ni semua orang Yahudi yang duk conquer. Dan bila duduk conquer yang pasar Yahudi, mereka ni apa jalankan? Bisnes riba. Riba. Dia sama-sama dia pun pulun juga. Nah. Dan dia sampai di sana orang-orang Yahudi menguasai perigi. Siapa yang ada perigi, dia orang kaya. Di Madinah, siapa ada perigi, dia kaya. Kan? Sebab orang nak air kena beli. Kat sana di Madinah waktu Rasulullah sampai, siapa ada pergi, ada air, siapa kena bayar. Nak air semua kena beli. Sebab tu Rasulullah SAW bila sampai di Madinah, kerana susah nak dapat air, kan? Waktu tu susah nak dapat air. Orang yang ada pergi bisnes, engkau tak kira engkau Yahudi ke, engkau Islam ke, engkau nak air beli. Jual mahal betul. Kan? Jual mahal. Waktu ada pergi kaya, jadi kaya raya. Maka Rasulullah SAW telah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ada maknanya kekayaan boleh beli pergi, aku jamin tempat dalam syurga. Maka Sayyidina Umar telah beli satu perigi, dan perigi Sayyidina Osman ini sampai sekarang masih ada lagi di Madinah. Periginya masih ada lagi sampai sekarang. Sayyidina Osman beli. Dia perigi ini dekat dengan Masjid Quba, berdepan dengan Masjid Quba. Tapi kawasan itu telah dikepung, tak boleh masuk. Dekat situ ada perigi Sayyidina Osman nama dia. Bi'ru Usman. Sampai sekarang masih ada. Dan Sayyidina Osman ini merupakan seorang sahabat yang hartanya masih ada sampai sekarang. Walaupun dia dah meninggal, dia punya harta sampai sekarang ada. Ada maknanya hotel Sayyidina Osman sampai sekarang masih ada. Maknanya dia punya wakaf tu sampai sekarang ada. Hartanya juta. Dia punya kebun, saya pergi melawat, sampai sekarang kebun kurma Sayyidina Osman masih ada sampai sekarang. Orang ni dah lama meninggal, tapi hartanya masih berjalan. Allah untung. Hebatnya para sahabat ni, hebat. Jadi Sayyidina Osman tu beli pergi. Sebenarnya Sayyidina Osman ni orang kaya. Jadi funder, dia ada duit banyak. Sebab tu penting kena ada orang Islam jadi orang kaya. Jangan bila ustaz kaya ni duit banyak-banyak bawa mati ke? Jangan. Kalau kaya ni kita boleh menggunakan kekayaan untuk Islam. Penting kaya kita. Jangan salah gunalah. Tengok macam mana para sahabat radhiyallahu anhum, kan? Jadi gitu kan? Jadi maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sampai di Madinah, dia melihat orang Madinah, Rasulullah SAW melihat orang Madinah ni berpuasa, orang Yahudi lah. Maka Rasulullah tanya, kenapa engkau berpuasa? Dia kata, kami ni berpuasa kerana apa? Kerana meraihkan hari kemenangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, kerana menyelamatkan Musa daripada Fir'aun. Sebab kami gembira, kami puasa. Kalau Rasulullah kata, kalau begitu kami lebih layak kami beriman dengan Nabi Musa.
Maka ketika mana di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Rasulullah pun bila sampai 10 Muharram, Rasulullah berpuasa dan memerintahkan para sahabat semua berpuasa. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua. Nak cerita tentang Yaumul Ashura tadi. Keadaan yang ketiga, apabila puasa fardu telah diperintahkan, telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan telah difardukan. Macam mana keadaan bila masuk Yaumul Ashura? Jadi bila maknanya Allah Taala telah memerintahkan bulan Ramadan sebagai bulan yang wajib berpuasa kepada umat Islam, jadi Yaumul Ashura macam mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan taraka dzalika. Maknanya apa? Rasulullah ni bila masuk Yaumul Ashura, Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada kami berpuasa. Mana? Itu sebelum datangnya Ramadan, kewajipan Ramadan. Falamma furida Ramadan, tapi bila datangnya perintah Ramadan tu jadi bulan yang wajib berpuasa kepada umat Islam, taraka dzalik, maka Rasulullah meninggalkan dan perintah pada sahabat supaya jangan puasa. Itu keadaan yang ketiga lah. Okey. Jadi itu keadaan dia. Ini kita. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Hafsah bin Umar, Ummul Mukminat. Rasulullah ni dia kahwin, dia pusing-pusing je. Hafsah kahwin dengan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tu sahabat, bapa mentua. Sayyidina Ali sepupu, kahwin dengan anak Rasulullah. Tu menantu, sahabat. Kan? Sahabatnya lagi apa? Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah kahwin dengan anak dia Aisyah. Tu bapa mentua, sahabat lagi. Jadi pusing-pusing. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab kahwin dengan anak Sayyidina Ali. Kahwin sahabat, kahwin anak sahabat. Kita kat sini tak ada orang buat. Kau ada anak bagi aku. Nak parang dia, parang. Engkau punya perangai aku tahu. Oh tak, sahabat dia tak. Sahabat tak. Dia luar biasa, tak? Jadi Hafsah ni, ini cerita tentang Hafsah supaya ibu-ibu ni dia dimotivasi kan. Hafsah bin Umar ini di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi 9. Isteri Rasulullah ni yang paling berpengaruh, yang mana yang paling berpengaruh? 2 orang yang paling berpengaruh, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah. Ni memang orang yang cukup berpengaruh dalam senarai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hebat. Dan kemuliaan Hafsah ni, dia berkahwin ketika mana dia dah janda. Dia berkahwin dengan Rasulullah umur dia muda. Janda waktu tu dia umur dia 34 tahun. Ni Hafsah. Kerana suami dia mati dalam peperangan. Kemudian Rasulullah Sayyidina Umar tawarkan kepada Abu Bakar supaya ambil Hafsah. Sayyidina Abu Bakar buat tak tahu je. Kan? Nampak tu, kawan, sahabat tawarkan anak supaya ambil jadi kahwin. Kan? Sayyidina Abu Bakar dia tak berapa hendak lah. Kemudian
Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang lebih baik. Hafsah bin Umar ini berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 34 tahun. Jadi Hafsah bin Umar ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia ni seorang perempuan yang cukup hebat. Kenapa? Malam berqiyamul lail tak pernah tinggal. Ni orang perempuan ni. Nak macam mana susah pun, macam mana penat, qiyamul lail tak pernah tinggal. Dan orang yang cukup rajin berpuasa. Ini di antara kelebihan Sayyidina Hafsah. Sehingga pada satu hari telah berlaku krisis dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menceraikan Hafsah. Berlaku krisis. Rasulullah menceraikan Hafsah. Ni nak tunjuk mulianya Hafsah ni, sehingga Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya merujuk balik Hafsah. Kita ini kalau kena cerai tak ada orang nak rujuk dia. Jadi rojak kita. Ya tak? Hafsah ni Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh rujuk dia balik. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Hafsah itu ialah isteri kamu di dalam syurga kerana dia sebab taatnya, rajinnya berpuasa dan bangun malam qiyamul lail. Sebab tu Allah Ta'ala perintah rujuk balik. Kahwin balik, rujuk balik. Ini kemuliaan Hafsah. Daripada Hafsah ini juga ada satu hukum timbul. Kan? Cerita sikit lah. Nak tunjukkan para orang-orang dulu ni, orang-orang perempuan ni pada zaman Rasulullah ni dah ada orang yang maknanya pakar-pakar, yang telah jadi rujukan orang. Daripada Hafsah ni ada satu hukum yang timbul dalam hukum fiqh. Bagaimana orang kalau keluar perang, berapa lama dia boleh pergi keluar? Sebab tu pada waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia hantar tentera pergi berperang, kan? Tak tahu berapa lama orang ni, tentera ni boleh tahan pergi berperang. Maka Rasulullah telah bertanya kepada Hafsah. Sayyidina Umar telah bertanya kepada Hafsah. Wahai Hafsah, orang perempuan ni kalau dia kena tinggal suami, berapa lama dia boleh tahan? Supaya ingatkan suami kalau tinggalkan isteri janganlah lama. Tapi memang tak lama pun. Surau je kan. Pergi surau je. Mana lama pun. Sekejap je. Itu pun belum habis mayang dan nak balik. Kan? Tak? Nak tunjukkan pada kita berapa lama seorang suami kalau dia kena tinggal suami dengan isteri kena tinggal suami, berapa lama dia boleh tahan. Sebab dulu orang pergi perang setahun, 7 bulan, 8 bulan, kan lama. Tempat jauh. Maka kata Hafsah radhiyallahu anha, wahai ayah, orang perempuan ni kalau dia kena tinggal suami paling lama 4 bulan. Lebih daripada itu boleh bergegar katil ni. Mana katil ni dia boleh patah kerana dia tak boleh tahan tuntutan nafsu dia. Itu sebabnya jadi hukum Sayyidina Umar bila dia hantar tentera tak melebihi 4 bulan. 3 bulan dah balik. Ganti orang lain. Ni yang fatwa dia. Sebab tu kita kena faham ni dalam hukum fiqh. Tak? Sebab tu kalau orang tablet ni keluar 40 hari, 4 bulan, kan? Mana ada keluar lama? Paling lama pun 4 bulan. Itu pun lama dah. 40 hari, 4 hari. Jadi kita kena faham. Okey, sama balik. Maka kata Hafsah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yada'u siyama yaumin Ashura
wal ashri wa salasati ayyamin min kulli syahrin. Jadi kita kena faham, walaupun bila turun fardu Ramadan tadi, Rasulullah perintahkan para sahabat jangan puasa melainkan puasa Ramadan, tapi kita nak tengok pada Rasulullah macam mana. Kan, kalau hari ni orang berpuasa Yaumul Ashura, dia ambil tu dalilnya mana? Sebab yang dikatakan sunnah ni, apa-apa sahaja yang dibuat oleh Rasulullah ataupun perkataan, apa sahaja yang ditunjuk oleh Rasulullah, itu je semua jadi sunnah. Walaupun Rasulullah hanya buat sekali je, sunnah dah. Yang dok kita semayang subuh Jumaat itu baca surah Sejadah, Rasulullah tak buat tiap-tiap minggu. Tuan-tuan Rasulullah tak buat tiap-tiap minggu macam kita buat tu, tiap-tiap minggu baca Sejadah. Tapi kenapa kita buat? Kerana Rasulullah pernah buat. Bila Rasulullah pernah buat, itu sunnah, walaupun sekali. Itu sebab kita kena faham. Sebab itu Rasulullah SAW kata apa, Hafsah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan puasa Yaumul Ashura. Makna nak menunjukkan puasa Ashura ni Rasulullah pada para Nabi ni dia jadi wajib. Khususiatnya kepada Nabi, dia bukan pada kita. Bangun malam, tahajud, itu wajib pada Nabi, bukan pada kita. Itu semua khususiat. Maknanya perkara-perkara amalan, ibadat yang menjadi khususiat pada Nabi, bukan pada hamba. Kalau jadi khususiat pada kita, kita tak boleh tahan, takut banyak berdosa. Kan? Sebab tu Rasulullah SAW dalam sejarah semayang tarawih ni, kenapa Rasulullah pada malam Ramadan Rasulullah keluar orang makin ramai. Malam yang selepas dia betul Rasulullah tak keluar semayang tarawih dah. Semayang malam lepas isyak Rasulullah dah tak keluar pada bulan Ramadan. Sehingga pada para sahabat tunggu je Rasulullah tak keluar. Ada pergi ambil batu baling ke atas rumah Rasulullah. Rasulullah dengar ada orang baling batu, supaya apa? Nak beri syarat supaya Rasulullah keluar. Rasulullah kata, aku tak mau keluar, aku bimbang semayang tarawih nanti jadi wajib. Itu pun dalam tahun wajib tu 8 pun banyak yang tak boleh buat. Kan? Bukan kata 20, 8 pun kantoi. Kan? Ada yang 20 rakaat 7 minit dah habis. Gila babi betul buat. 7 minit semayang. Bukan express lagi. Kan? Mana rokok, mana tamanina tak ada. 20 rakaat 7 minit. Kita yang ini buat 8 pun payah nak habis juga. Itu pun kena komplain panjang mana je. Kan? Pak Imam ni baca panjang-panjang, mati kau bagi-bagi. Haji nak tahu nak dah lah. Kan? Aja panjang-panjang pula. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW khususiat Yaumul Ashura, Rasulullah puasa. Lagi apa Rasulullah puasa? Rasulullah berpuasa 3 hari dalam sebulan. Yang disebut nama Yaumul Baid, Ayyamul Baid. Mana puasa bulan terang tu 13, 14, 15. Ataupun tak boleh macam tu, 3 hari dalam sebulan tu puasa lah. Ambil mana-mana pun 3 hari. Ambil awal boleh 1 hari, ambil tengah 1 hari, ambil ujung 1 hari. 3 hari je. Ataupun buat 3 hari di tengah-tengah, atau 3 hari di hujung, atau 3 hari di pangkal. Mana-mana, jangan penting 3 hari. Jadi 3 hari. Kemudian apa Rasulullah berpuasa lagi? Maka Rasulullah ni dia berpuasa Yaumul Ashura 10 hari, makna pada bulan Zulhijjah. 1 hingga 9 Rasulullah puasa. Ini Rasulullah tak pernah tinggal. Jadi nak menunjukkan kepada kita tadi bahawa Rasulullah SAW Yaumul Ashura ni Rasulullah berpuasa, tak pernah tinggalkan. Jadi kita ikut sunnah itulah, kan? Okey, yang keempatnya. Keadaan yang keempat. Nabi SAW dalam menempuh Yaumul Ashura ni, macam mana? Di akhir-akhir usia Rasulullah SAW sebelum daripada wafat, Rasulullah beritahu apa? Aku ni nak berpuasa
maknanya menggabungkan hari Ashura ni dengan hari yang sebelumnya. Kerana apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sumu yaumul Ashura wa khaliful yahuda sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Puasa yaumul Ashura. Dan kamu menyalahi daripada perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi dia puasa yaumul Ashura aja satu hari. Jadi dengan sebab itu Rasulullah beritahu, kalau kamu ni nak puasa yaumul Ashura, ambil hari satu hari sebelum. Kalau hari satu hari yaumul Tasu'a tak boleh puasa, yaumul Ashura masuk hari yang ke-11. Mana 10 11. Kalau boleh, tak boleh 9 10. Jangan tunggalkan 10. Kerana itu cara orang Yahudi. Orang Yahudi puasa 10 je. Rasulullah kata takhaliful Yahud. Maka kita kalau nak puasa, jangan cara orang Yahudi. Orang Yahudi 10 Ashura je, kita puasa 10 dan 11 atau 9 dan 10. Jadi begitulah keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi yaumul Ashura tu dalam 4 keadaan. Jadi mudah-mudahan kita tahu sejarah ni, kita boleh tahu macam mana yang dikatakan yaumul Ashura yang ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok nasihat yang ke-6 ya. Kita masuk kepada nasihat yang ke-6. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain mengatakan, hiduplah engkau sesuka hatimu kerana engkau pasti akan mati. Mana kita hidup atas dunia ni, hiduplah. Berapa ndak kita nak hidup, nak gembira-gembiralah. Nak suka-sukalah, tak nak tidur pun boleh, nak tidur sepanjang masa pun boleh, terpulang pada engkau. Hiduplah sesuka kau. Bagaimana kita nak melalui kehidupan ni, dengan cara apa? Hiduplah. Tapi kita kena ingat, kalau kita hidup kat atas dunia ni, kita gembira, suka, happy, tak ingat apa-apa, kita kena ingat sampai masa kita akan mati. Sampai masa kita akan mati. Dan cintailah apa sahaja yang engkau kehendaki, pasti engkau berpisah dengan dia. Kau nak cinta dekat atas dunia ni, apa yang kau nak cinta, engkau boleh cinta. Sehingga Allah Ta'ala menyebut, Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayat. Allah Ta'ala jadikan ke atas makna kamu ni kecintaan apa? Perempuan. Memang orang suka cinta. Perempuan ni dia jatuh kecintaan. Kalau tak ada pasangan, nak cari pasangan. Dah hilang pasangan, nak ganti pasangan. Dah ada pasangan, nak tambah pasangan. Kan? Macam-macam. Ada. Yang tak ada, nak bagi ada. Jadi maknanya itu kecintaan. Hubbus syahwat minan nisa' wal banin. Dah lama pula kahwin, nak kena anak. Ada. Tak ada anak, cari anak. Kan? Mana itu juga kecintaan. Wal banina wal qanatir. Apa kecintaan manusia lagi? Qanatir. Ni dia sawah, kebun-kebun. Kan? Sehingga bila tak ada kebun, buat kebun depan rumah tu, buat kebun. Siap ada air terjun lagi. Kan? Kenapa? Itu kecintaan. Orang suka benda tu. Waktu syurga ni penuh dengan taman. Kenapa? Nak tunjukkan dalam syurga ni sesuatu kesukaan. Dia tak ada sesuatu yang maknanya menyusahkan. Kan? Raudhah tu maksud taman. Dalam syurga tu penuh dengan taman. Nak tunjukkan apa? Masuk syurga ni tak ada orang susah hati, semua suka. Kan? Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Apa kecintaan manusia lagi? Emas perak. Orang suka tu emas, orang suka perak.
Itu semua orang cari, kan? Tapi dalam banyak-banyaknya Allah Ta'ala ingatkan apa? Yang kita duk cinta semua ni, dia kata mata'ul hayatid dunya. Ni semua benda yang sedikit. Ni dunia yang kita kejar ni, itu semuanya sedikit. Dia bila sifatnya sedikit tadi apa? Maknanya kalau kita ada, kita nak lagi. Mana sedikit dah. Jadi ini kita kena faham. Dan kita akan pasti suka macam mana sekalipun, sayang macam mana sekalipun, pasti kita akan meninggalkan dia. Tak ada orang yang berkekalan. Kita tengok kecantikan. Orang suka kecantikan tak? Adakah kecantikan itu sesuatu yang berkekalan? Tak. Sampai masa hilang tu cantik hilang. Daripada kulitnya tegang, dah jadi kendur. Mana apa? Sesuatu yang hilang. Itu sebabnya kenapa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok pelangi tak? Pernah tengok pelangi? Pelangi itu cantik tak? Adakah pelangi itu kekal? Nak tunjuk apa? Pelangi yang cantik itu dia hilang. Macam tu lah. Cantiknya pelangi ni, tapi kekal tak? Tak kekal, hilang. Maknanya sesuatu tu dia tidak kekal. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana engkau pasti akan dibalas mengikut amal perbuatan. Buatlah dekat atas dunia ni, buatlah apa yang kau nak. Tapi kau kena ingat, setiap perbuatan mesti akan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kalau buat baik. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Buat jahat, kau akan lihat. Jadi mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita, akan beri berkat. InsyaAllah minggu depan adalah maknanya Yaumul Ashura, kan? Jadi jangan terlepas hari 9, hari 10, kalau tak boleh hari 10, hari 11, kan? Cubalah berpuasa, kan? Kerana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang umur, kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.